صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insya-Allah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berjumpa berkumpul pada pagi yang mulia ni dalam program tazkirah. Alhamdulillah, moga-moga dengan perkongsian ilmu kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberi kekuatan oleh Allah kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu dan apa yang kita faham, insya-Allah. Dan tak lupa juga hamba ucap terima kasih banyak kepada Akademi Doa Besuk kerana sudi menjemput kita berkongsi sedikit ilmu melalui online ni. Alhamdulillah, walaupun kita dalam situasi dalam masa tak boleh buat ceramah di mana-mana di masjid, di surau, tapi kita boleh ambil kesempatan di dalam secara online. Alhamdulillah, maka kita tak tinggal jugalah majlis-majlis ilmu walaupun kita diuji dengan kita tidak dibenarkan buat sementara mengadakan kuliah di masjid, di surau dan macam-macam tempat lagi lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tak lupa juga mengucap terima kasih sekali lagi kepada Akademi Doa Besuk, insya-Allah. Jadi difahamkan kepada hamba tajuk yang diberi kepada kita ni untuk dikongsikan sedikit adalah Islam agama sempurna. Islam agama sempurna. Okey, insya-Allah. Jadi sebagai kita orang Islam ni mestilah kita tahu apa yang dimaksudkan dengan agama. Apa yang dimaksudkan dengan agama itu penting. Tu barulah kita boleh memahami akan kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam. Jadi Islam ni ada agama yang sempurna, maksudnya agama yang datang daripada Yang Maha Pencipta. Tu dia. Maka agama ni, agama Islam ni bukan agama rekaan daripada manusia, bukan. Tidak sebagaimana agama-agama lain, tidak. Agama Islam ni agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Tu. Maka agama ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sebagai orang Islam wajib ke atas kita mengetahui apa dia yang dinamakan agama. Sebab tu agama ni kita kena kenal tiga perkara paling kurangnya. Ma'rifatullah, kita kena kenal Allah. Ma'rifatun Nabi, ma'rifatud dinil Islam. Barulah kita boleh memahami Islam tu dengan sebenar. Barulah kita akan melihat kesempurnaan Islam itu sendiri. Okey. Jadi insya-Allah, jadi kita beri kongsi sedikit maksud apa yang dikatakan agama ni, agama Islam. Kalau kita sebut agama Islam lah, kita masyhur dengan sebut agama Islam. Agama Islam ni adalah merupakan kumpulan ataupun peraturan yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu yang dinamakan agama. Agama-agama ni merupakan kumpulan peraturan ataupun perhimpunan undang-undang
yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasul-rasulnya. Itu dia. Sebab tu setiap rasul yang turun ke atas muka bumi ni semuanya membawa Islam. Tak ada satu pun yang diutuskan oleh Allah Taala melalui rasul tu tidak agama Islam. Tak, semuanya Islam. Sebab agama yang datang daripada Allah, yakni pencipta langit dan bumi, adalah Islam. Itu dia. Maka Islam ni adalah iaitu merupakan kumpulan peraturan yang diturunkan Allah kepada rasul-rasul. Maksudnya peraturan cara hidup kita di atas muka bumi ni ada peraturan-peraturan. Maka peraturan yang sempurna tak dapat tidak mestilah datang daripada pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan alam ini. Maka dia yang lebih mengetahui hakikat kita. Nampak? Tu. Sebab tu Islam ni sempurna, sebab dia datang daripada pencipta kita. Pencipta sekalian alam. Maka dialah yang mengatur sekalian alam. Contoh, kita buat contoh begitu mudah. Macam Jepun buat kereta. Jepun buat kereta, dia tahu kereta tu, tu peraturan-peraturan pada kereta tu. Kena pakai minyak lenda jenis benda. Kapasiti dia berapa. Sak sobar lagu mana, tayar lagu mana. Fukiyong ke, Dangdut Titi ke, Michelin ke, Yokohama ke. Nampak? Maka dia yang lebih tahu kesempurnaan peraturan tu. Okey. Jalan tayar yang dia buat ni jalan licin ke tak licin. Nampak? Boleh guna. Maka Jepun telah yang mengetahui hakikat kereta motor tu. Begitu juga kita. Maka agama ni peraturan yang datang daripada Allah Ta'ala untuk mengatur hidup kita menjadi sempurna, memelihara diri kita daripada binasa. Itu maksudnya. Okey, maka agama ni apa? Peraturan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya untuk menjaga keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu Islam. Bukan setakat dunia saja peraturan tu menyelamatkan kita. Sampai ke akhirat. Ini sempurnanya Islam. Tu. Islam ni apa dia nak menyelamatkan manusia daripada binasa. Itu. Maka orang yang mengikuti Islam, dia akan selamat daripada binasa. Nampak? Tu. Contoh, satu hukum daripada Allah Ta'ala, undang-undang daripada Allah Ta'ala marah kita benci-membenci sesama kita. Sebab apa benci-membenci dilarang oleh Allah? Sebab benci-membenci itu menyebabkan kebinasaan bagi kita. Orang bunuh orang kerana benci. Nampak lagi? Orang baloh kerana benci. Maka membinasakan kita. Maka Allah Ta'ala atur peraturan undang-undang yang dinamakan agama melarang kita daripada bermusuh-musuhan, berbenci-membenci sesama kita, diajar dengan kasih sayang. Baru hidup ia akan aman. Sebab tu Islam ni kalau terbaik dari segi istilah, Islam ni menegak aman, damai, sejahtera. Itu Islam. Jadi siapa yang mengambil Islam sebagai cara hidup, dia akan merasai keamanan, ketenteraman, kebahagiaan, kesejahteraan. Itu dia. Tu. Jadi siapa yang mengamali Islam keseluruhannya, dia akan merasai kenikmatan hidup di atas muka bumi Allah. Okey. Sebenarnya hidup di atas muka bumi Allah ni, bagi orang yang mengamali sistem Islam, peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan merasai nikmat hidup. Hidup di atas muka bumi ini begitu nikmat yang luar biasa dah. Apatah lagi nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu kita akan jumpa di negara panjang umur, dah dihidupkan balik, dah dia mati hidup balik, kita akan merasai nikmat akhirat, nikmat yang berlipat kali ganda. Okey. Maka orang yang mengamali sistem Islam di atas muka bumi ini, dia telah merasai nikmat hidup. Nikmat hidup ni tidak dikecapi oleh orang-orang yang bukan Islam. Tidak dikecapi oleh orang-orang fasik. Tidak dikecapi oleh orang-orang munafik. Tidak dikecapi oleh orang-orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak akan dapat merasai nikmat hidup. Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang yang mengikut undang-undang Allah Ta'ala ni, dia akan telah merasai nikmat hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, kita buat contoh paling mudah. Kita suami isteri. Contoh, kita faham agama,
isteri kita faham agama, dan kita suami isteri ni mengamalkan peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat merasai nikmat hidup suami isteri. Contoh, buat contoh begitu mudah. Okey. Maka si isteri menyuruh suaminya pergi beli cak kuih ciao. Nampak? Suruh isteri dia, suami dia pergi beli cak kuih ciao. Okey. Seorang suami, dia bertanggungjawab, membahagiakan isterinya. Itu dalam Islam. Maka bila isteri dia suruh kita beli cak kuih ciao, kita pergi beli. Nampak lagi? Maka si isteri itu akan merasa bahagianya mendapat suami yang prihatin, yang suka tolong. Nampak? Suruh pergi beli suami. Okey. Contoh. Lepas tu suami pergi, jumpa kawan pun serba, minum air dengan kawan, dak ingat nak beli cak kuih tiaw. Dak teringat. Ni nak kata Islam itu indah lah. Maka suami tu balik dengan tangan kosong lah. Okey. Jadi bila sampai rumah, dari segi adabnya kau, marahlah isteri. Dak beli. Betul? Tetapi agama mengajar kita reda nombor satu sekali. Sebab ketentuan daripada Allah. Itu ilmu tauhid. Ketentuan daripada Allah. Maka suami balik, isteri tanya, bang, mana cak kuih tiaw saya? Allah, hamba tak teringat lah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isterinya kata, isterinya reda sebab suami tak ingat. Okey, hamba nak tanya awak semua ni, yang dia tengok ni, bahagia atau tak kita? Bahagia atau tidak? Itu kebahagiaan yang kita kecapi di atas muka bumi Allah bila orang tu mengamali sistem Islam. Jadi kalau kita tak ikut agama, kita tak reda. Suami isteri tu tak reda, dia akan marah. Kalau aku dah ingat belaka. Dah apa? Mungkin tu lah kau dah jumpa saya godong mu, sembang satu sembang sini dah ingat dah aku. Tu. Maka kita tidak ikut Islam, maka kita akan rasa derita di dalam hidup kita. Tapi bila kita ikut agama kita, isteri tu reda. Nampak? Dan kita pun minta maaf. Kita minta maaf atas kesilapan kita. Itu syariat. Dari segi hakikat tauhid kita dah menyerah. Itu hak Allah. Allah yang tarbiyah segala-galanya. Kita reda. Suami, isteri reda. Dan kita sebagai suami mengamalkan syariat, kita minta maaf. Dan isteri memaafkannya. Bahagia atau tidak, maka inilah kita akan kecapi nikmat hidup di atas muka bumi Allah. Maka inilah peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi siapa yang mengamalkan Islam, dia akan merasai nikmat hidup di atas muka bumi Allah. Dia akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, syukur ya Allah menghidupkan aku di atas muka bumi. Dapat aku merasai nikmat hidup. Sebab tu orang beriman, orang yang memahami Islam, dia tidak pernah rasa kecewa di dalam hidupnya, melainkan dia bahagia selama-lamanya. Bukan bahagia di atas dunia sahaja, malah dia akan bahagia sampai ke akhirat selama-lamanya. Bukan sementara waktu, selama-lamanya, dunia dan akhirat. Dia akan rasa nikmat hidup. Inilah indahnya Islam. Okey. Maka Islam ni agama mana? Agama dakwah. Agama akhlak. Agama contoh. Jadi bila kita sebagai orang Islam, kita telah mengamalkan Islam dalam masyarakat kita, maka orang yang belum Islam, dia akan melihat keindahan Islam. Dia tengok di mana? Dia tengok kepada orang Islam itu sendiri. Nampak? Daripada perangai-perangai orang Islam penuh dengan kasih sayang, tidak ada benci-membenci, tolong-menolong, maaf-memaafi, harga-menghargai. Maka di sinilah orang kafir tengok, dia akan tertarik dengan Islam. Tidak ada lagi agama yang sempurna, yakni Islam. Maka kita sebagai orang yang mengaku Islam ni, kita sendiri kena memahami dulu apa dia yang dikatakan Islam. Okey, maka kita mengenal peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Sebab tu dari segi hukum, belajar ilmu fardu ain wajib ke atas kita. Wajib ke atas kita mempelajari ilmu fardu ain yang menyentuh tentang akidah, tentang ibadah, tentang syariat, tentang akhlak, tentang keluarga. Maka itu wajib ke atas kita. Sebab apa wajib? Sebab dengan peraturan yang digariskan oleh Allah Ta'ala ni lah untuk kita
hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Okey, maka itu indahnya, sempurnanya agama kita. Jadi kalau kita sebagai orang Islam mengamalkan sungguh, di situlah kesempurnaan Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita tengok contoh dari sudut dari sudut syariat kita. Islam sempurna. Mana ada agama lain mengajar kita daripada bangun tidur, daripada celak mata berlepas, kita diajar oleh Rasulullah doa dulu. Doa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kita. Dan Allah Ta'ala menyedarkan kita juga dengan doa tu bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu alhamdulillah ya Allah, mu telah menghidupkan aku, telah memati aku ya Allah. Kepadamu lah ya Allah aku dikembalikan. Maka celak mata tu syukur dulu. Agama mengajar kita syukur. Sebab apa syukur? Siapa yang menghidupkan kita? Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kita. Maka dari situ akidah. Di situ sudah ada akidah. Jadi kita tak mampu untuk hidup, untuk bangun di pagi hari, untuk buka mata kita. Tetapi Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Kenapa? Allah Ta'ala yang menghidupkan kita pagi tu. Maka syukur lu ya Allah. Mu menghidupkan aku ya Allah. Apa lagi? Jadi bila kita hidup di atas muka bumi Allah, celak je nak menjalani kehidupan kita pada hari ini mesti berlandaskan hukum-hukum, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kata kepadamu lah ya Allah kami dikembalikan. Aku dikembalikan kepadamu ya Allah. Maka bila kita yakin kita akan dikembali kepada Allah, dihadapkan ke mahkamah Allah, kita akan mengikut peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa bangun tidur baru. Telah mengajar dah tentang kalimatut tauhid dan kalimah amal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah ada pada doa bangun tidur itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah agama kita yang tidak ada pada agama yang lain. Celak mata diiringi dengan doa. Dan bila kita celak mata, kita akan menuju ke bilik air. Nampak? Jadi kita akan buka baju kita. Nak buka baju kita, baju tidur kita itu pun diajar doa buka baju. Nak masuk bilik air, diajar doa masuk bilik air. Dan diajar doa, diajar cara masuk bilik air. Kaki kanan ke kaki kiri. Maka itu diajar dalam Islam. Mana ada, tidak ada pada agama yang lain. Agama Islam sempurna. Mengajar start daripada A sampai ke Z. Tidak ada lagi agama yang sesempurna agama kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu bila kita memahami agama kita, kita akan melihat kesempurnaan agama kita. Diajar daripada A sampai ke Z, daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sampai ke akhirat. Ini diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sempurna agama kita. Jadi orang yang belajar sungguh agama dia akan faham. Dari segi di sudut ilmu tu, kita telah merasai, kita rasa kagum dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi ilmu yang paling sempurna melainkan Islam. Itu baru ilmu. Tak masuk kalimah amal lagi. Jadi kalau kita amal pula dengan ilmu yang Nabi ajar tu, kita akan merasai nikmat dalam amal tu. Di situlah kita akan rasai tak ada dah agama yang sempurna, dah adalah agama Islam. Jadi kita tak heranlah hari ini jika kita tengok masyarakat kita tidak mengamalkan Islam dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia, dalam jual beli, dalam nikah kahwin, dalam berpolitik. Mereka tidak mengambil Islam sebagai cara hidup, sebagai peraturan. Sebab apa? Sebab mereka jahil tentang agama mereka sendiri. Dia tak tahu peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah. Sebab tu kita sebagai orang yang mengetahui serba sedikit ilmu, kita mesti kongsikan kepada masyarakat biar dia memahami agama dia sendiri. Biar dia faham apa yang dikatakan agama. Okey, agama ni apa? Merupakan satu tuturan atau cakapan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui rasulnya. Melalui rasul-rasulnya. Maka daripada Allah datang agama tu melalui rasul-rasulnya. Apa dia rasul?
Sebab tu kita kata tadi di awal tadi, agama ni ma'rifatullah, kita mengenal akan Allah yang mencipta langit bumi, yang beri kita rezeki, yang beri kita makan, yang beri kita kebahagiaan, yang memberi kita penderitaan, itu semua Allah belaka. Itu Allah yang mentarbih. Maka kita kenal ma'rifatun Nabi, kita mengenal akan Nabi. Siapa Rasul ni? Rasul ni yang dilantik khas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia seperti kita, untuk membawa undang-undang yang datang daripada Allah Taala kepada kita. Itu Rasul. Tu dia. Maka Rasul ni dia mestilah orang yang begitu bercakap benar, tidak dusta, amanah, tidak khianat, mesti menyampaikan dan cerdik. Ini Rasul. Sebab tu Rasul semua dia tak pelawak. Wajib kita beriktikad. Rasul Allah Taala tu ni tak pelawak. Semua sifat dia tidak dusta. Kalau dusta dia tak boleh jadi Rasul. Sebab Allah Taala suka kabur gini, dia kabur lagu lain. Macam kita hari ni lah. Macam kita ni banyak pelawak. Allah Taala suruh royak gini, kita royak kot lain. Sebab apa? Kalau aku royak gini, puyuk nasi aku tutup. Aku tak boleh nak cari makan. Maka aku kena royak gini. Itu pelawak. Nabi dia royak betul. Dia kata kita sebagai manusia, dunia ini sementara. Nabi kata akhirat itu kekal. Janganlah kamu cari harta dunia. Dia tidak membawa kebahagiaan kemumpung. Kalau kamu diberi kekayaan, kelebihan harta, hendaklah kamu kongsikan kepada orang lain. Biar orang rasa nikmat apa yang kita rasa. Kita ambil sekadar sahaja untuk keperluan hidup kita je. Itu agama kita aja. Jadi kalau kita nak pelawak, ada cerita gitu-gitu. Cerita kita aku dah ada kaya, dah ada pakai banyak. Di sini kita nak faham. Sebab tu Nabi bersifat benar dan dia bersifat amanah, dia tak khianat dengan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasul. Tu. Maka agama ni diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya. Tu dia. Melalui rasul-rasulnya. Sebab tu al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Sebab tu ulama ni tak boleh pelawak. Sebab tu kata arwah Tok Guru Ni Aziz, amin ingat lagi. Arwah Tok Guru Ni Aziz kata ulama-ulama ni dia kata fotostik bagi Nabi. Fotostik bagi Nabi. Jadi kita fahamlah kalau fotostik ni serupa. Tu dia. Maka ulama fotostik bagi Nabi. Pada ulama tu dia ada ciri-ciri akhlak ke Nabi yang tu ada akhlak. Tak cakap pelawak, tak khianat korang, berkasih sayang, senyum sokmo. Nama lagi. Itu bersifat adil, tidak penting diri. Jadi kalau kita jadi ulama pun gitu. Kalau jadi pemimpin pun gitu. Jangan penting ke kita. Rakyat mepeh kita senang. Itu bukan yang diajar dalam agama. Jadi bila kita faham agama kita, pemimpin hidup dia untuk rakyat, untuk menggembirakan rakyat. Mana contoh? Yakni Nabi SAW. Nabi hidup untuk umat, bukan Nabi hidup untuk dia dok. Sebab tu Nabi dia mengatur masyarakat, sahabat itu dengan indah. Sebab hidup Nabi untuk umat. Sebab tu Nabi kasih sangat akan umat dia. Begitu juga jiwa-jiwa ulama yang ada akhlak Nabi dalam diri dia, maka dia akan cinta juga kepada masyarakat, kepada umat. Kalau dia dipilih menjadi pemimpin, maka dia bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk diri dia sendiri. Itu telah menyalahi daripada peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar kita. Sebab tu pemimpin-pemimpin ni kalau ada agama dia takut nak khianat. Sebab setiap amanah yang ditanggung akan dipersoaljawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar nanti, di mahkamah Allah. Tu apa yang diberi amanah berbentuk negeri, berbentuk negara, berbentuk harta benda. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia khianat kepada harta tu, dia soling kepada rakyat. Allahumma Muhammad. Sebab tu bila pemimpin tu beriman, ada agama, maka insya-Allah negara itu akan aman. Sebab apa Islam tu apa dia kita kata tadi? Islam itu aman, damai, tenteram, sejahtera. Jadi jika kita memiliki pemimpin yang beriman, akan timbullah aman, iman aman. Kesejahteraan hidup itu damai. Tak ada lah timbul pemimpin-pemimpin yang menzalimi akan rakyatnya, tidak ada. Okey, maka di sinilah satu nasihat untuk diri hamba juga dan untuk kita semua. Sebab itulah pentingnya tu perubahan. Kita nak tengok negeri kita, negara kita, dunia kita berubah.
Tak, daripada tidak Islam kepada Islam, daripada tidak mengamalkan peraturan Islam kepada mengamalkan peraturan Islam, dia bermula daripada individu seseorang. Jadi jika terdetik di hati kita, kita nak tengok Islam yang memerintah ataupun nak tengok Islam ni dah menjadi satu peraturan hidup dah yang diakui oleh semua manusia, maka kena bermula daripada kita. Setiap diri manusia tu kena bermula daripada diri dia. Bila kita kata, aku negara Malaysia ni aku nak tengok Islam memerintah. Nah, bila dia kata nak tengok Islam memerintah, maka diri bermula daripada diri kita memahami peraturan-peraturan Islam dan mengamalkan peraturan-peraturan Islam. Bermula daripada kita. Islam tidak bergantung kepada orang, bila nak berubah bermula daripada kita. Itu dia. Maka satu nasihat daripada hamba tadi, dia mengata, dan untuk hamba juga, berubah tu bermula daripada kita. Contoh, jika kita nak tengok masyarakat kita ni memahami Islam, kita dulu kena faham Islam. Kalau kita nak tengok masyarakat kita mengamalkan Islam, kita dulu mengamalkan Islam. Kalau kita nak tengok masyarakat ni mengamalkan baca Quran, kita dulu kena mengamalkan baca Quran. Dia kena bermula. Jika kita nak tengok umat Islam di Malaysia ni semua bersifat pemurah, kita dulu kena bersifat pemurah. Kalau kita nak tengok umat Islam ni berkasih sayang, kita dulu kena berkasih sayang. Ini diajar dalam Islam. Bermula daripada kita. Jika kita nak suruh orang sayang kita, kita kena sayang dulu ke dia. Jika kita nak suruh orang murah kepada kita, kita dulu kena murah ke orang. Kita nak suruh orang maaf kesalahan kita dulu kena maaf kesalahan orang. Itu diajar dalam Islam. Asas dia. Kita nak suruh Allah Ta'ala menyayangi kita dulu kena menyayangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Itu tugas kita. Jadi bila kita faham sini, di situlah akan terlaksananya syariat Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila individu Muslim memahami, bila inginkan perubahan, dia bermula daripada diri dia dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada dia mengkritik orang, memandang orang uduh, tak ada. Dia bermula dengan baiki diri dia. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan lihat manusia mengamalkan peraturan-peraturan, undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Okey. Maka dia kata apa dia bawa? Baik peraturan yang berbentuk kepercayaan. Itu agama. Berbentuk kepercayaan. Daripada Allah datang kepada Nabi, Nabi mengajar kita tentang keimanan, keyakinan, kepercayaan adanya Allah, adanya pencipta, adanya pentadbir. Maksud ada pencipta. Maka alam ini boleh ada ni ada pencipta. Bukan alam ini boleh ada dengan sendiri. Bukan. Ada pencipta. Maka ini panggil iman, kepercayaan. Kita mesti tanam di dalam diri kita, anak isteri kita, rakam tabulan kita, bahawa biar ada di sudut hati dia, di hujung hati dia, yakin adanya pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi biar mereka berpegang, berakidah, beriktikad. Biar setiap masing-masing individu Muslim tu ada pegangan dia. Aku mengaku, aku pegang bahawa ada pencipta alam ini, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena pastikan, kita, isteri kita, anak-anak kita ada dari hati dia, berpegang adanya pencipta, adanya pentadbir, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipanggil iman. Alam ini boleh ada, Allah yang cipta. COVID-19 turun, Allah yang cipta. COVID-19 naik, Allah yang cipta. Rezeki yang ada pada aku, Allah yang cipta, Allah yang tadbir. Aku sakit hari ini, Allah yang tadbir. Aku sehat hari ini, Allah yang tadbir. Maka ini akidah, ini pegangan kita, mesti ada setiap individu Muslim. Ini yang berbentuk agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui rasul-rasulnya, mengajar tentang kepercayaan. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada syirik dengan Allah. Kita tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk selain Allah yang boleh mentadbir alam ini, walaupun menumbuhkan satu benih, menggugurkan sehelai daun, menurunkan setitik hujan, itu semua adalah Allah yang atur, Allah yang tadbir. Ini akidah. InsyaAllah kita akan kuat jika dalam individu Muslim ada akidah. Hal ini yang perlu kita terap, kita tanamkan pada
manusia. Maka dia akan yakin adanya pencipta. Okey, itu nombor satu, kepercayaan. Akhlak. Nah, kita hari ni ketandusan akhlak. Akhlak tak ada. Senyum tak ada, masam macam tu. Akhlak tak ada, perangai perangai orang Terengganu cakap perangai perangai uduh. Membahasa perangai perangai uduh ni. Nampak lagi. Tu, itu orang Terengganu kita, Kelantan sama lah. Terengganu Kelantan ni adik-beradik lah. Bukan sepupu, adik-beradik. Dekat lagi. Kelantan Terengganu. Lebih kurang tu. Sebab tu dibesuk kecik Kelantan. Tapi orang Terengganu. Tapi lain sikit. Cakap besuk, cakap Kelantan. Lebih kurang kata, tapi lain sikit tak sama. Kelantan besuk lembut sikit. Kalau orang mak dengar molek, Kelantan pun ni. Ni besuk. Dengar suara. Dengar suara. Okey, akhlak. Allahumma salli ala Muhammad. Akhlak kita, Allah. Jadi orang kafir terpandang dengan akhlak yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu hebat. Tengok akhlak yang ditunjuk, satu contoh yang amat besar dah bagi kita. Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika Nabi beri makan. Ni cerita ni masyhur. Budak-budak pun tahu. Dah saya kata orang lain, budak-budak pun tahu cerita ni. Nabi beri makan Yahudi buta di hujung pasar Madinah tu. Walaupun buta, orang Yahudi buta tu supah Nabi, kata ke Nabi, duk asup orang. Nampak lagi? Jangan ikut Muhammad nipu besar apa serba. Tapi mana akhlak yang ditampilkan oleh Nabi SAW? Nabi tetap beri makan ke dia, tetap layang dia dengan baik. Nabi tidak melenting, Nabi tak marah. Inilah akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Begitu hebat. Maka akhlak ni lah, hamba kata tadi, masyarakat Islam hari ni ketandusan akhlak. Akhlak mereka tidak ada. Ni, maka yang ni ada yang perlu. Nabi diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu diutuskan Nabi SAW. Maka inilah orang kafir akan terpukau. Bila melihat akhlak orang Islam, dia akan terpukau. Nampak indahnya akhlak Islam. Orang buat jahat, kita balas baik. Allah itu teramat perik. Nampak? Tapi itulah agama kita mengajar. Orang buat jahat, kita balas dengan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhlak kita. Maka kita perlu belajar tentang akhlak. Okey, itu Islam. Dan Islam ni benda akidah, ibadah, syariat, akhlak, keluarga. Dia paling kurang kita memahami 5 perkara. Dia ada akidah, ada bab pegangan, ada ibadah kita dengan Allah. Masa-masa kita munajat dengan Allah, masa-masa kita memohon pertolongan Allah, dipanggil ibadah. Salah satunya sembahyang, contoh, dipanggil ibadah khusus. Maka sembahyang ni senjata bagi orang Islam. Senjata besar bagi orang beriman. Segala masalah dia, dia mengadu kepada Allah di dalam solat dia. Sebab tu sembahyang ni apa dia? Tepat kita mengadu dengan Tuhan. Sembahyang ni tepat kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita susah, kita mendapat apa segala masalah ke, kita bersembahyang, di situ kita mengadu kepada Allah, kita pergi menuju munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada Allah dengan sehampir-hampirnya kepada Allah untuk kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekuatan kita solat tu. Tak ada dah. Solat ni ibadah yang paling besar. Kita paling dekat dengan Tuhan. Masa itulah kita minta dengan Tuhan. Sebab tu suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta dengan Allah. Apa? Kita taat kepada Allah dah ni. Kita ditimpa musibah COVID-19 contoh. Kita tak lawan Tuhan. Kita taat perintah Allah. Datang COVID contoh. Kita pergi ngadu kepada Allah. Iyyaka na'budu. Ya Allah, hanya kepadamu je ya Allah kami sembah. Kami tak derhaka kepadamu ya Allah. Hari yang kami taat semua kamu ni ya Allah. Nampak? Tapi kami diturun COVID-19. Wa iyyaka nasta'in. Sekarang ni kami minta tolongmu ya Allah. Tolonglah kami. Maka inilah. Ini hubungan hamba dengan pencipta. Itu kekuatan solat kita. Sebab tu solat kita perlu kepada kesempurnaan. Perlu kepada khusyuk. Maka di situlah kita munajat dengan Allah. Kita paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita kata wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong.
Nah, ni munajat yang dianjurkan, program-program yang dianjurkan oleh doa ni. Tak sama ada besu manis ranung ni. Kita ada munajat kita dengan Allah. Itu permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita minta dengan Allah? Sebab kita faham dah tentang ilmu akidah. Allah lah yang menurunkan penyakit. Allah juga yang mengangkat penyakit. Allah yang juga memiskinkan seseorang. Allah juga yang mengkayakan seseorang. Allah juga yang menderitakan seseorang. Allah juga yang membahagiakan seseorang. Maka itu akidah kita. Maka apabila kita timpa kesusahan, kita kembali kepada Allah. Kita minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita minta tolong Allah? Sebab aku yakin pada diri Allah ada apa yang aku nak. Sebab tu kita minta bersungguh. Wa iyyaka nasta'in, kita minta sungguh-sungguh. Aku yakin ya Allah, Mu je yang mampu mengangkat COVID-19. Orang lain tak mampu. Maka aku minta dengan sungguh-sungguh. Ini panggil iman. Jika kita tak yakin dengan kewujudan Allah, kita tak yakin dengan kekuasaan Allah, maka kita minta tak sungguh. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Tok Imam dah menjadi kepala, menjadi imam dalam munajat kita kepada Allah untuk menghalau COVID-19. Tok Imam tu sungguh dah minta doa, tapi makmum di belakang dak sungguh, dak cokek, dak cakap. Maka macam mana Allah Ta'ala nak terima doa-doa kita? Sedangkan kita kata iyyaka na'budu, hanya kata Allah tu kanak ni jamak, ramai-ramai. Mana lagi kata Allah tu ni aziz. Sebab tu kata Allah tu ni aziz, Tuhan dah kata iyyaka a'budu. Ka'budu ni seorang. Nah, hanya kepadamu aku sembah. Kata Allah tu ni aziz, kana'budu. Sebab apa? Kami. Maka kita perlu pada satu perhimpunan, satu hati, satu kumpulan untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kumpulan kita ni, kita tidak derhaka kepada Allah, kita taat perintah Allah dan kita iringi ramai-ramai wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jadi kita minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yakin pada diri Allah itu ada keperluan kita. Okey, habis itu. Okey, itu pentingnya agama lah kepada kita. Lolek-lolek 10.45 dah. Nampak? Hampir sejam dah ni. Kalau ikut kuliah online yang biasa-biasa, boleh berhenti dah ni. Tu. Tapi insya-Allah lah kita laju sikit. Kita laju sikit. Okey, apa dia? Lagi akhlak, yakni ibadah pula. Kita ada ibadah di dalam agama kita. Ibadah ni macam kita kata tadi, amat ibadah ni kita khusus dengan Tuhan. Allahumma salli ala Muhammad. Terutamanya ibadah yang besar tadi, solat. Semayang tu kita dengan Tuhan je. Allahu Akbar. Hati kita mi'raj menuju kepada Allah. Menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah indahnya agama kita. Kita ada ibadah yang kita boleh munajat dengan Allah, boleh menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui solat. Sebab tu solat ni begitu hebat bagi orang yang beriman. Orang beriman ni orang dia kau, orang yang yakin dengan Allah, orang yang merindui pertemuannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk melepaskan kerinduan dia kepada Allah selagi dia tak mati ni, nak lepas rindu lagu mana? Melalui solat. Maka solatlah dia melakukan perhubungan antara hamba dengan penciptanya. Maka hamba tu melepaskan kerinduan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat ini. Itu hebatnya, tidak ada pada agama-agama yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dan juga muamalah. Dan juga sejarah. Banyaklah kita rekah-rekah ni. Yang orang tahu belaka dah. Bukan nak ngacuh ni, tidak. Apa kata dah kongsi-kongsi panah-panah. Orang Terengganu panggil panah lah ni. Panah lain. Benda orang tahu dah, kita panah je. Nasi dah ada dah, kita perangat. Baru sedap sikit makan. Ikan singgang ada dah kemarin. Tapi kita perangat pula hari ni. Ada kalanya hok perangat tu lagi sedap. Macam ikan singgang, kalau hok perangat ya Rasulullah. Hok perangat nikmatnya ya Allah. Sebab kemarin kita masak dak lama mana. Jadi bawang putih dak dalam pesera molek. Asam keping, asam gelugu. Dak, hamba panggil asam gelugu, orang pun hamba panggil asam keping. Hamba panggil asam gelugu. Asam gelugu tu bila kita perangat dia kembang molek, dia masuk secukupnya. Sebab tu rasa tu nikmat daripada kemarin. Nampak lagi? Tu ada kalanya perangat ni ya Allah. Sebab tu bila kita dengar ceramah, mak, mau dengar dak ceramah ni? Kau ni mak kita dengar dah masa duk pondok lu mak ni.
Tapi bila dengar hari ni, ya Allah, berasa padalang. Tu maksud dia. Perangai ni hebat. Sebab tu orang berilmu, mendengar ilmu, dia akan hebat. Orang yang ada ilmu dah, dia mengambil ilmu, dia akan hebat. Dia akan rasa nikmat ilmu. Dia gitu. Ia berbeza dengan orang tak ada ilmu, betul-betul ilmu tak sama. Orang ada ilmu dah, dengar ilmu, jeli. Maka itu perangai tu penting. Sebab tu kita semayang dah zuhur tadi, esok mayang pula. Esok mayang dah, tulak mayang pula. Maka perangai itulah sedapnya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka inilah. Sebab tu kita mesti istiqamah dalam amal kita. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, memberilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang mengikut Quran dan sunnah Nabi-Mu, mustaqim, supaya aku boleh kekal di atas jalan tu. Aku istiqamah. Jika hari ni aku taat kamu, esok aku taat kau. Kalau esok aku taat, tolak lusa pun aku taat kau. Itu masuk istiqamah. Kalau hari ni aku sedekah ya Allah, esok aku sedekah kau. Lusa sampai ke mati aku sedekah. Masuk dia istiqamah. Hari ni aku sebut subhanallah sekali, esok aku nak sebut juga. Maka mustaqim, supaya kita boleh istiqamah di atas jalan yang Allah Taala redha. Nampak? Tu. Okey, maka itu pentinglah. Itu pentingnya solat bagi orang faham tu dalam solat tu. Ihdinas siratal mustaqim tu dalam sembahyang tu. Jadi kalau sembahyang kita hati-hati, baru sungguh kita minta. Kita minta tu sedaplah. Okey. Maka dia kata sejarah yang terkandung di dalam Al-Quran. Sejarah kita dengar kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu semua terpamer terpapar dalam Al-Quran. Maka sejarah-sejarah ni benda mengajar hidup kita. Sebab tu sejarah yang dibawa oleh Nabi ni, sejarah Nabi, sirah Nabi ni, itu semua hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi nak bertakwa kepada Allah. Tak sama kita baca sejarah dah hantu Han Jebat, Halaki Kasturi. Kita baca apa ni? Karma Wijaya, Hang Lepo, Alfonso di Albuquerque, Vasco da Gama, nampak lagi JWW mati sini. Maka hak tu dah dia mengajar orang. Hak jadi pengajar orang, setiap para rasul itu pengajar orang untuk itu. Hudan lil muttaqin. Maka ini jadi ceritakan dalam Quran sejarah-sejarah. Jadi kita kena tahulah pada sedikit banyak tentang sejarah. Ni tanya Nabi Adam tak tahu, tanya Nabi Idris tak tahu, tanya Nabi Nuh tak tahu, dah mu tahu benda. Aku tahu cerita, aku tahu Ronaldo tahu. Nampak? Ronaldo tahu. Perempuan si pandang Ronaldo ada berapa orang? Boleh kita belaka. Nampak? Kau tanya Nabi Adam diciptakan daripada benda, mana kita tahu? Kau tu ambil betul kayu, katok tak perlu. Faham lagi? Ada macam mana kita nak hebat. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah nak berhenti dah ni. Amu nak balik dah. Ya, orang dah balik pun nak balik dah. Nak balik dah. Nampak ni? Nak berhabis je. Nak berhabis. Okey. Maka itu semua terkandung dalam Quran dan sunnah Rasul-Rasulnya. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi itu. Okey, itu perlu. Lagu mana cari hidup Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi ni suka lagu mana. Nabi daripada bangun tidur, sebelum Nabi bangun tidur, Nabi buat kerana. Nabi terus bangun ke? Ataupun Nabi senang dulu ke? Ataupun Nabi gosok-gosok muka dulu ke? Ataupun Nabi cuci mata dulu ke? Maka itu perlu kita belajar lah. Maka itu sunnah Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, itu semua sunnah. Okey, itu kena belajar lah. Dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Okey, maka agama, kita kembali kepada permulaan kita tadi. Agama ni apa dia? Satu tuturan cakapan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah melalui rasul-rasulnya. Untuk siapa? Untuk disampaikan kepada umat jin dan manusia. Okey, maka itu. Maka itulah. Okey, mana dalilnya? Okey, dalilnya tengok surah Al-Maidah ayat 67. Hamba tak mau baca. Ni dia panggil homework. Hamba baca kitab kuliah-kuliah, hamba ada homework. Ni ada kerja rumah. Jadi kerja rumah bagi pendengar-pendengar kita pada hari ni, pada pagi yang mulia ni, surah Al-Maidah ayat 67. Sekarang balik tengok. Itu kerja rumah. Jadi insya-Allah lah hamba nak berhenti dah ni. Insya-Allah. InsyaAllah masa padang dululah untuk pada pagi ni. InsyaAllah panjang umur.
diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki kita bertemu pula. Dan hamba terima kasih banyak kepada Akademi Doa Besu kerana sudi menjemput kita untuk berkongsi sedikit ilmu, dan insya-Allah moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga diberi kefahaman oleh Allah Taala, moga-moga diberi kekuatan oleh Allah untuk kita mengamalkan setiap apa yang kita dengar tadi, insya-Allah. Itu semua daripada Allah. Tanpa Allah kita tak mampu untuk meninggalkan maksiat, dan tanpa Allah juga kita tak mampu untuk melakukan ketaatan. Melainkan hanya kepada Allah lah kita bermohon dan kita minta kekuatan daripada Allah, minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhir kalam hamba pada pagi ni, jadi sebelum kita keluar daripada majlis ilmu ni, hamba minta satu permintaan. Buanglah di hati kita benci membenci sesama kita, masukkan di hati kita sayang menyayang sesama kita, memaafkan segala dosa-dosa orang yang lakukan kepada kita, sama ada dosa yang kita tahu ataupun kita tidak tahu, kesalahan yang dibuat kita tu kita maafkan kesemuanya. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa kita, dosa-dosa yang kita tak tahu ataupun dosa-dosa yang kita tahu. Maka semoga-moga Allah Taala ampunkan kita. Maka untuk kita mohon ampun kepada Allah, hendaklah kita terlebih dahulu memaafkan kesalahan orang terhadap kita, walaupun dia tipu kita 1.5 bilion. Namun lagi kita kena maafkan, sebab permulaan seorang hamba menuju kepada Allah, dia mesti bermula daripada taubat. Untuk orang menuju kepada Allah, dia bermula dengan taubat, yakni mohon ampun kepada Allah. Jadi sebelum nak minta ampun kepada Allah, maafkan dulu kesalahan orang terhadap kita. Insya-Allah sesiapa yang mengampunkan kesalahan saudara-saudaranya, maka Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya, insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum hamba undur diri, hamba minta maaf banyak sekali lagi, daripada hujung kaki sehingga hujung rambut. Jika ada terkasar bahasa, silap perkataan, kurang dalam penyampaian, hamba minta maaf banyak. Yang baik-baik datang daripada Allah, dan yang lemah, yang tidak baik datang daripada kelemahan kita sebagai hamba. InsyaAllah bermaaf-maaflah sesama kita, terimalah kekurangan saudara kita. InsyaAllah kita akan merasai nikmat dalam hidup kita apabila kita mengikut peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.